لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah dan kurnianya Allah taala izinkan untuk kita bertemu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak sambung balik pengajian kita berkaitan dengan tafsir Al-Quran, atau mungkin kita sebut sebagai tadabbur Al-Quran. Nak mengambil semangat, tak lama lagi kita nak berhadapan dengan bulan yang paling mulia, tuan-tuan, bulan Ramadan. Dan saya tengok surau pun dah mula buat persiapan, mic-nya pun dah lain macam bunyi dia. Semata-mata kita nak mempersiapkan persiapan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dan mungkin tuan-tuan, antara cadangan yang boleh saya berikan sepanjang bulan Ramadan itu, ada satu aktiviti yang mungkin tak biasa kita buat, tapi dia adalah aktiviti yang sangat-sangat bermanfaat dan dilakukan oleh para ulama kita yang terdahulu. Apa dia? Di mana-mana madrasah, di mana-mana pondok, pengajian pada hari-hari biasa tu full. Maknanya segala-gala ilmu mereka belajar. Dari sudut nahu, bahasa, saraf, balaghah, tauhid, akidah, hadis, usul fiqh dan berbagai-bagai ilmu, tuan-tuan. Tetapi adat tradisi ulama kita, yang pertama di pondok-pondok, tuan-tuan, di mana-mana pondok, bahkan bukan di Malaysia sahaja, bahkan di Morocco, mungkin di Syria dan lain-lain tempat, Ramadan mereka akan tutup kelas, off, tak ada pengajian. Apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan cuba khatamkan tafsir Al-Quran daripada Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas selama sebulan. Ini adat tradisi ulama kita, tuan-tuan. Cuma kita di Malaysia ini, kita nak cari yang macam itu susahlah, tuan-tuan. Dan kalau ada pun, kita kena spend masa kita banyak. Maknanya kena duduk di madrasah itu daripada pagi sampailah ke malam. Esok datang balik daripada pagi sampailah ke malam. Paling kurang, tuan-tuan, yang boleh saya cadangkan bulan Ramadan ini ialah tuan-tuan cuba, yang pertama dulu, cari mana-mana ada kuliah ke ataupun pengajian-pengajian dalam bentuk rakaman mengenai tafsir Al-Quran. Paling tak dapat, ustaz, ada sikit je, ustaz, hanya surah Al-Baqarah, tak apa, tuan-tuan, itu memadai. Sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan daripada Al-Quran. Ataupun, tuan-tuan, mungkin juga tuan-tuan boleh cari buku-buku terjemahan ataupun tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Banyak, tuan-tuan, yang dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kok bahasa Arab tu yalah payah, tak reti ustaz nak baca Arab. Bahasa Melayu banyak, tuan-tuan. Yang saya boleh cadangkan antaranya ialah kita ada tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka. Dulu seingat saya masa saya kecil-kecil, tuan-tuan, yang ada ialah dalam bahasa Indonesia. Memang tak faham. Pada hari ini dah ditranslatekan, dah ditukar bahasakan ke dalam bahasa Melayu. Kalau tak silap saya mungkin dalam 12 ke 13 jilid macam itulah. Dan kalau tak silap saya juga ialah cetakan Telaga Biru. Tuan-tuan boleh cari. Tafsir Al-Azhar ini, tuan-tuan, mendapat pujian yang hebat daripada kalangan ulama. Sebab dia berbeza dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Sebahagian tafsir dia hanya menerangkan makna ayat secara umum. Tapi tafsir Al-Azhar ini dia akan bawa kepada kita bagaimana kita nak relatekan, nak kaitkan apa yang ada dalam Al-Quran dengan kehidupan kita seharian. Sangat-sangat menarik, tuan-tuan. Bacalah. Bulan-bulan Ramadan tak ada apa nak buat di rumah, sambil-sambil tu baca, tuan-tuan. Ada juga kalau tak silap saya buku yang disalin daripada rakaman radio.
warna hijau. Cuma saya tak berapa ingat apa nama tajuk buku dia tuan-tuan. Nanti saya boleh share dengan pengurusi surau dan lain-lain nanti. Minta kepada saya gambar, saya akan berikan. Beli tuan-tuan, tak rugi. Paling kurang, sekurang-kurangnya kita ada gambaran, ataupun paling kurang tuan-tuan, kita ada usaha untuk kita memahami dan mentadabbur kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Ambil semangat bulan Ramadan ini sebulan tuan-tuan. Dan saya juga melakukan perkara yang sama tuan-tuan. Kalau macam tahun lepas, seingat saya, sebab tahun lepas tuan-tuan, tahun lepas ataupun 2 tahun lepas kita PKP. Memang duduk di rumah sahaja. Dan seingat saya tuan-tuan, saya baca Al-Quran itu cuma saya tak mampu nak baca satu persatu ayat. Saya buat apa? Saya ambil tafsir Al-Quran tu, saya selak. Saya pastikan setiap surah itu saya ada gambaran dia, apa cerita tentang surah ini. Daripada Al-Fatihah sampailah surah An-Nas. Sekurang-kurangnya tuan-tuan usaha kita nak memahami apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kita dalam Al-Quran. Okey, mukadimah tuan-tuan. Saya nak sambung pengajian kita dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah. Innal ladzina tak berapa ada dakwat tuan-tuan. Tak nampak? Tuan-tuan bayangkan je lah. Ataupun ada Quran tu boleh ambil Quran. Ya? Pun sama. Ini lagi tak ada dakwat. Tak apa. Innal ladzina kafaru. Allah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirun. Ya? Ayat 6. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, anggap je lah nampak tuan-tuan. Nampaklah kan sikit-sikit. Innal ladzina kafaru. Inna ini tuan-tuan dalam bahasa Arab memang akan banyak. Makna dia apa? Sesungguhnya. Cuma dalam bahasa Melayu kita tak ada perkataan inna ni tuan-tuan. Habis ustaz, sesungguhnya orang Melayu tak guna perkataan sesungguhnya. Sesungguhnya itu ada sebab kita nak terjemahkan inna ni saja. Tapi dalam percakapan kita seharian tidak ada perkataan namanya inna. Inna ni apa dia? Inna ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai taukid, ayat penguat. Dia ada beza antara alladzina kafaru dengan innal ladzina kafaru. Beza. Kalau alladzina kafaru, dia semata-mata menyebut yang kafir. Ada. Alladzina kafaru. Baru nampak. Alladzina kafaru inna. Kalau semata-mata alladzina kafaru tak ada inna, dia hanya makna dia orang-orang yang kafir. Tapi bila ada inna dalam bahasa Arab, menunjukkan Allah Ta'ala nak berikan kepada penguat, nak mengatakan dengan sungguh-sungguh. Sebab tu terjemahnya sesungguhnya. Sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kalau dalam bahasa Melayu tuan-tuan, macam mana kita nak buat ayat penguat gitu? Banyak caralah. Ada orang dia nak kuatkan dia punya perkataan tu, dia tanya 3-4 kali. Kau faham tak dia cakap ni? Kau dengar tak dia cakap? Itu cara penguat kita tuan-tuan. Tapi dalam bahasa Arab mereka gunakan inna, dan ada beberapa lagi bentuk penguat, antaranya dipanggil sebagai lam, pun penguat juga.
Dan ada juga penguat dia berbentuk ma dengan illa. Ini bentuk-bentuk penguat dalam bahasa Arab. Cukup nampak gambaran saja tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang. Alladzi ini terjemahan biasa dia apa tuan-tuan? Yang. Kan kita biasa terjemah yang. Tetapi bila ada yanun ini, dia juga membawa makna mereka-mereka. Mereka-mereka yang kafaru, mereka-mereka yang kafir. Okey. Bermula dengan ayat yang ke-6 ini tuan-tuan. Daripada ayat pertama surah Al-Baqarah sehinggalah ayat yang ke-5, itu cerita tentang orang-orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman. Daripada ayat 1 sampailah ayat yang ke-5. Dan sebab itu tuan-tuan, bila kita buka Al-Quran, satu-satunya muka surat selain daripada Al-Fatihah yang ayat dia hanya 5 itu ialah surah Al-Baqarah, awal ayat surah Al-Baqarah. Sebab itu ialah sifat-sifat satu orang mukmin. Kita nak tahu kita ni mukmin atau tidak, baca surah Al-Baqarah yang awal itu, kita cek diri kita. Adapun ayat yang ke-6 ini tuan-tuan, Allah mula cerita tentang orang kafir. Kenapa perlu bila Allah dah cerita tentang sifat orang beriman, Allah nak cerita pula tentang orang yang kafir ni? Kata ulama, dia ada kaedah tuan-tuan. Al-amru la yu'rafu illa bididdihi. Satu perkara itu kita tidak akan faham dengan sebenar-benar faham, melainkan kita tahu perkara yang sebaliknya. Kalau katakan tuan-tuan, dalam dunia ni lah contoh, semua orang muka dia handsome berlaku. Tak ada yang tak handsome dalam dunia ni. Maka bila kita kata perkataan handsome, orang tak faham. Sebab apa? Sebab semua muka handsome. Tapi bila ada muka yang hodoh, yang tak handsome, yang tak lawa, bila kita sebut handsome, baru kita faham. Bila kita sebut tak lawa, baru kita faham makna lawa. Macam tu juga dengan baik. Kalau dalam dunia ni hanya ada baik, tak ada buruk, kita tak akan berapa nak faham apa dia baik. Tapi kita akan faham baik tu apa dia? Baik tu maknanya dia bukan sesuatu yang buruk. Ini kaedah. Maknanya kita nak tahu sesuatu, kita kena tahu perkara yang sebaliknya. Begitu Al-Quran, tak cukup dengan Allah Ta'ala cerita tentang sifat-sifat orang beriman, Allah cerita pula golongan yang sebaliknya ada dua. Makna mukmin satu golongan, lawan dia ada dua. Yang pertama ni lah yang kita tengah bincangkan tuan-tuan, iaitu orang yang al-kafir. Yang kedua, nama dia apa? Al-munafik. Tulisan memang tak lawa tuan-tuan. Al-munafik. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu Allah cerita sifat dia. Apa sifat dia? Sawaun alaihim. Sawa makna dia apa? Sama. Sama sahaja. Ke atas mereka itu alaihim anzartahum, sama ada kamu berikan peringatan kepada mereka, ataupun maknanya atau. Lam, Allah hilang dah. Lam maknanya apa? Tidak. Tunzirhum la yu'minun. Saya cerita dulu dari sudut bahasa tuan-tuan, nak tunjukkan macam mana bahasa Arab itu berfungsi. Ada dua pendapat ulama bila bincang tentang dia punya grammar. Sikitlah tuan-tuan, sengaja saya masukkan poin ini supaya tuan-tuan nampak gambaran bagaimana
bahasa Arab itu berfungsi. Sebahagian ulama kata innal ladzina kafaru ini namanya subjek ataupun dipanggil sebagai dalam bahasa Arab mubtada, ayat yang pertama. Contoh macam kita dalam bahasa Melayu, kita ada Muhammad itu, itu mubtada. Ataupun kita panggil bahasa Melayu sebagai subjek kan? Betul tak? Subjek. Dan mana dia punya predikat? Mana cerita dia? Muhammad itu handsome. Mana handsome tu? Ni. La yu'minun. Jadi maknanya apa? Maknanya seolah-olah ayat yang tengah-tengah ni macam tak ada. Seolah-olah lah. Ayat asal dia ialah innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir la yu'minun, tidak beriman. Dipanggil ni mubtada, ni dipanggil sebagai khabar. Sengaja saya sebut tuan-tuan supaya nampak gambaran macam mana bahasa Arab itu berfungsi. Ada yang kata tak. Bukan ini subjek, bukan ini predikat. Ini adalah subjek, innal ladzina kafaru. Predikat dia mana ni? Sawaun. Ini bahasa Arab tuan-tuan. Ayat yang sama tapi boleh di-i'rabkan, boleh di-grammarkan dengan bermacam-macam grammar. Ada kata ini subjek, predikat dia mana ni? Mana apa? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu ialah sawaun, sama sahaja, alaihim, ke atas mereka, a'anzartahum, kamu beri peringatan, am lam tunzirhum, ataupun kamu tak beri peringatan. Ini nahu dipanggil i'rab dalam bahasa Arab. Dari sudut makna tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut ni sifat orang kafir. Sawaun alaihim, sama sahaja bagi mereka, wahai Muhammad, a'anzartahum, ta ni maknanya kamu, kembali kepada Nabi Muhammad. A'anzartahum, ni maknanya adakah. A'anzartahum, adakah kamu Muhammad memberi peringatan kepada mereka, am, ataupun lam tundirhum, ataupun kamu tak beri peringatan. Sebab apa? La yu'minun, mereka itu tetap tidak akan beriman. Ini tuan-tuan, sifat kepada orang kafir. Kenapa ayat ini Allah Ta'ala sebut? Kata para ulama, Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan akan dengar dalam Al-Quran itu, tuan-tuan baca tafsir kan, tuan-tuan akan dengar dalam Quran itu, dalam banyak ayat Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Dalam banyak ayat tuan-tuan. Kenapa ni? Sebab kata para ulama tafsir, antaranya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau sebut ayat ini nak mengingatkan balik kepada Nabi supaya jangan bersedih wahai Muhammad. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tasliyatun. Nak kuatkan semangat balik Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah selama 11 tahun tuan-tuan. Dalam tempoh 11 tahun ini, Nabi itu yang hanya menyahut seruan Nabi hanya beberapa orang daripada kenalan-kenalan rapat Nabi SAW. Dan dalam tempoh 11 tahun ini, Nabi dihina, dicaci dan disakiti. 11 tahun tuan-tuan. Sekejap ke 11 tahun? Setahun pun kita rasa lama tuan-tuan. Nabi dalam tempoh 11 tahun, sebelum adanya orang Ansar yang nanti beriman dengan Nabi Muhammad SAW beramai-ramai, dan seterusnya membawa Nabi ke Madinah. Sebelum itu berlaku tuan-tuan, 11 tahun Nabi itu dihina, disakiti, keluarga Nabi itu dianiaya. Jadi Allah Ta'ala nak kuatkan hati Nabi, wahai Muhammad, jangan sedihlah. Kalau orang kafir seluruhnya tidak mendengar, tidak menerima hidayah yang kamu bawa, itu bukan tugas kamu. Sebab apa? Sebab mereka itu kalau hatinya telah aku tetapkan, mereka tak akan menerima hidayah. Kamu usahalah apa pun, kamu tidak akan mampu mengubah walau sedikit. Dan juga nak bagi ingat kepada kita tuan-tuan, maknanya kalau ada kenalan-kenalan rapat kita, saudara mara kita, anak-anak kita, yang kita dah latih nasihat dah ustaz, macam-macam buat dah,
Air tawar apa, air jampi yang saya tak bagi ustaz. Semua benda saya bagi. Tapi tetap ustaz saya suruh dia pakai tudung, dia tak nak pakai tudung ustaz. Kerja malam-malam duduk dalam bilik, dia bergelek depan TikTok ustaz. Contoh. Allah ingatkan andartahum am lam tundirhum, mereka tidak akan, kalau Allah Ta'ala tidak tetapkan hidayah bagi mereka, kamu tidak akan boleh melakukan apa-apa. Tapi bukan maknanya kita boleh goyang kaki. Okeylah ustaz kata, memang kita tak boleh bagi hidayah. Makna lepas ni tengok anak tak pakai tudung, senyum je. Bukan itu maksud saya tuan-tuan. Tugas kita, tugas Nabi SAW menyampaikan dakwah. Tugas kita, Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Nampak mungkar, ubah. Tu tugas. Tu tanggungjawab kita. Tapi dari sudut hidayah, kalaulah kita dah usaha latih berbuih ustaz mulut bercakap, dia tak nak dengar, jangan sedih. Dan begitulah Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi, jangan sedih wahai Muhammad, sebab aku yang memberi hidayah. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau aku tetapkan mereka itu tidak akan menerima hidayah, kau bagi nasihat ke, kau tak bagi nasihat ke, mereka tetap tidak akan beriman. Ini ayat yang ke-6 tuan-tuan. Dan dia ada kaitan rapat dengan ayat yang ke-7. Saya nak masuk ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ialah khatamallah khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. InsyaAllah orang surau ni semua hafal Quran dah. Saya seorang yang tak hafal lah. Kau dah tengok Quran. Wa ala absarihim, ghishawatun wa ala absarihim ghishawatun wa ala sam'ihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Apa dia? Ghishawatun. Walahum azabun azim. Bolehlah. Okey tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita, bila dah cerita tentang ada satu golongan dipanggil sebagai kafir, yang wahai Muhammad, kau beri peringatan ke atau tidak ke, mereka tidak akan beriman. Cuma kena faham tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut ada golongan kafir, yang mereka ini kalau diberi nasihat, peringatan atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman. Ini bukan semua kafir tuan-tuan. Sebab di zaman Nabi lagi ada di kalangan kafir yang hanya mendengar ayat daripada Al-Quran, mereka kembali mendapat hidayah dan bertaubat masuk ke dalam Islam. Jadi yang Allah Ta'ala cerita orang kafir ni hanya sebahagian orang, yang hati mereka ini apa dia? Khatamallah. Khatama maknanya telah tutup. Dan ada ulama yang saya dengar orang terjemahkan sebagai patri. Patri ni mana apa? Dia tutup habis. Dia gam tepi tu. Maknanya yang di dalam ni tak boleh keluar, apa yang ada dalam hati dia tak boleh keluar, dan apa yang daripada luar tidak boleh masuk ke dalam hati. Itu khatama. Siapa yang menutup? Allah.
Kita panggil bahasa Arab sebagai fa'il. Tutup apa dia? Tutup ala qulubihim, menutup hati-hati mereka. Tapi tak cukup dengan hati, tuan-tuan. Allah sambung wa ala sam'ihim. Dalam hati Allah Ta'ala tutup, dan di atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan di atas mata mereka itu ada ghisyawatun, ada penyekat, ada penghalang. Hati Allah Ta'ala tutup. Mungkin kalau hati tutup, paling kurang telinga masih boleh mendengar. Tapi tak. Allah kata, hati aku tutup, dan telinga dan mata yang boleh menjadi sumber untuk mengetahui sesuatu, aku tutup, aku tampal. Walahum, dan bagi mereka itu azabun azimun, azab yang besar, azab yang agung. Tuan-tuan, mungkin saya sendiri, tuan-tuan, bila baca Al-Quran, kita tertanya-tanya. Sebab dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak bercerita tentang orang kafir, tentang munafik. Dan orang kafir dan munafik ini, tuan-tuan, kalau kita bahasakan, dia tak berkait dengan kita. Kafir tu jelaslah, kita orang Islam. Munafik ini, tuan-tuan, munafik yang dimaksudkan dalam Al-Quran ialah mereka yang menyembunyikan kekufuran. Mereka hakikatnya kafir, tapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka berlakon seolah-olah Islam. Dan ini tak ada kaitan dengan kita, munafik ini. Tapi kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita membaca Al-Quran, dan Allah menyebut dengan membaca Al-Quran itu kamu boleh hidayah? Patutnya cerita tentang orang kafir, tentang orang munafik, siapa yang dapat hidayah? Mereka lah. Kenapa kita pula? Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan cuba buka Al-Quran tu, tuan-tuan tengok cerita yang paling banyak tu tentang siapa? Tentang kafir yang tak nak beriman, tentang kafir yang Allah Ta'ala berikan bukti-bukti mereka tak nak menerima. Jadi, tuan-tuan, ini tadabbur namanya. Tadabbur ini, sebahagian ulama' kata, tuan-tuan, tadabbur ini tidak memerlukan kepada kemampuan bahasa Arab. Tadabbur tidak memerlukan kepada kemampuan bahasa Arab. Ini disebut oleh Syekh Farid Al-Ansari di Morocco. Walaupun saya mungkin tidak berapa setuju lah, tuan-tuan. Dia cakap macam tu sebab dia orang Arab. Boleh lah. Kita orang Melayu, nak atau tidak, kita memang kena ada kemampuan bahasa Arab. Atau paling kurang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita melihat kepada terjemahan bahasa Arab. Kata Syekh Farid Al-Ansari, tadabbur itu kita boleh lakukan walaupun bukan ustaz, walaupun tidak ada kemampuan dalam bahasa Arab yang baik. Tadabbur tu apa? Kita baca Quran, sambil tu kita fikir, kenapa Allah Ta'ala sebut begini? Kenapa Allah Ta'ala sebut begini? Kenapa Allah Ta'ala sebut begini? Ini dipanggil sebagai apa? Tadabbur. Cuma saya nasihatkan awal, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab ada orang baca di Pejabat Mufti Wilayah, kita ada keluarkan artikel yang berkaitan tadabbur ini, dan kita kata tadabbur ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Cuma, tuan-tuan, kita kena faham Al-Quran ini ialah kalamullah, dan dia ada makna-makna yang tersirat dan tersurat. Nak memahaminya itu, kita perlu ada kemampuan dari sudut fiqahnya, akidahnya, tasawufnya, dan lain-lain ilmu. Barulah kita boleh memahami dengan pemahaman yang tepat dan betul. Semata-mata kita buka Quran, kita tafsir dengan kepala kita, tuan-tuan, itu tak jadi. Itu yang jadi nanti orang yang dia kata, saya pernah mungkin cerita di sini, tuan-tuan. Dia kata Quran itu bila sebut tentang wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dia kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut celaka orang yang solat yang mereka lalai dalam solat. Dia faham, oh maknanya apa? Maknanya tak payah semayang. Sebab apa? Kalau semayang tak khusyuk, nanti dapat celaka. Ini faham guna kepala otak dia. Ini tak betul, tuan-tuan. Memahami Al-Quran perlu dengan asas ilmu yang cukup, dan barulah nanti datang namanya tadabbur. Okey, tadabbur. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang kafir, cerita tentang munafik? Apa kaitan dengan kita, tuan-tuan?
Walaupun ceritanya tentang kafir, yang mereka ini diberi peringatan ataupun tidak sama sahaja, tuan-tuan, dalam kalangan orang Islam juga ada di kalangan kita namanya Islam, tapi bila ditegur, bila diberi peringatan, diingatkan, jomlah pergi semayang. Kau dah lama tak semayang. Dia kata apa? Engkau diam, aku yang makan garam dahulu. Tuan-tuan, engkau diam. Engkau siapa? Kubur Dan esok, Dan akan pastikan tanam 7 km jauh daripada kubur kau. Kau tak risau, dia kata. Kau jangan memokak kat Dan. Ini orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ni, tuan-tuan, dia cakap lembut pun bunyinya kasar agak. Kalau orang Negeri Sembilan tapi cakap lembut, itu tak pure Negeri Sembilan. Cakap Negeri Sembilan memang kasar bunyinya. Tuan-tuan, dia Islam, tapi bila diberi peringatan, dia tak terima. Dia tak boleh terima. Dalam hadis, Nabi menyebut tentang definisi orang yang dipanggil sebagai takabbur. Orang yang sombong, al-kibr. Kita faham sombong tu apa? Kita faham sombong itu, tuan-tuan, dia bawa kereta Alphard hitam, lalu depan rumah kita tak ditinnya kita. Tu kita panggil apa? Engkau ni takabur, kita katakan. Tapi dalam definisi hadis, Nabi tak definisikan takabur itu dengan orang yang naik Alphard tak togo orang lain. Itu bukan takabur. Takabur dalam definisi hadis ialah yang pertama kata Nabi, batarul haq. Batarul haq apa? Batarul haq tu dia menolak kebenaran. Dia tahu benda tu betul tapi dia tolak. Satu. Dan yang kedua, wa ghamtun nas, dan dia merendah-rendahkan pula orang lain. Bukan masalah dia ada Alphard hitam, tapi masalah bila ada Alphard hitam, dia galakkan orang pakai Azia warna kelabu macam tuan penceramah. Dia kata, ustaz pakai Azia je, saya pakai Alphard hitam. Itu yang menjadi takabburnya, tuan-tuan. Cuma yang saya nak sebut tadi ialah bagaimana Nabi mendefinisikan takabur itu ialah bila diberi nasihat, batarul haq, dia menolak kebenaran. Sebab apa? Sebab hatinya telah khatamallah, Allah Ta'ala telah tutup hatinya. Dah azan ke? Dah azan? Sikit lagi, tuan-tuan, sikit je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ustaz, apa sebab Allah Ta'ala patri, Allah Ta'ala tutup hati, mata dan telinga seseorang? Apa sebab? Dalam hadis Nabi menyebut, innal abda idza adnaba kana fi qalbihi nuqtatun sauda. Satu orang hamba bila dia buat apa-apa dosa, maka akan ada namanya nuqtatun sauda. Satu dosa, satu titik hitam. Satu hadis. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, innal quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid. Nabi kata, hati itu dia boleh berkarat. Berkarat dengan sebab apa? Dengan sebab tadi dosa, maksiat yang kita lakukan. Dan dosa tersebut tidak diselangi dengan istighfar. Dia lakukan dosa dan terus melakukan dosa tanpa dia selangi dengan istighfar. Maka ini hati, tuan-tuan, yang dia akan jadi hitam sehitam-hitamnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia buat satu kitab, tuan-tuan, dah diterjemah di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Nama dia Tajul Urus. Kitab tasawuf yang bagi saya sangat-sangat menyentuh hati dan perasaan. Dia cerita dalam buku itu, dia bandingkan ada satu rumah yang rumah itu dibakar selama 40 tahun. Satu rumah dibakar selama 40 tahun. Agak-agaklah, tuan-tuan, apa yang akan jadi dengan rumah tadi itu? Rumah yang teramat-amat hitam, rumah yang penuh dengan kegelapan. Maka beginilah hati orang yang dia melakukan maksiat terus menerus tanpa pernah dia istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hatilah, tuan-tuan, yang nanti bila diberi nasihat, dia tak boleh terima nasihat. Bila dia diberi nasihat, dia rasa sombong, dia rasa belagak, dia rasa angkuh. Ini kedudukan yang amat-amat berbahaya, tuan-tuan. Manusia
sejahat mana dia, tapi selagi mana hatinya itu belum lagi dipatri oleh Allah Ta'ala, bila datang hidayah kepada dia, menitik air mata dia, menangis tuan-tuan. Bila dia terkenang dengan dosa dia, menangis hati dia. Sebab itu dalam hadis 7 golongan yang Nabi SAW sebut itu, ada satu golongan yang kata Nabi rajulun, satu orang lelaki. Kan marah orang perempuan, ustaz asyik lelaki je, perempuan pun sama. Zakarallaha khalian, dia buat apa? Dia zikir Allah. Zikir ni tak mesti zikir pegang tasbih tuan-tuan, dia ingat Allah. Tak pegang tasbih pun tak apa, tapi dia ingat Allah Ta'ala, dia ingat dosa-dosa dia. Dalam bentuk apa? Khalian, satu orang diri. Mungkin kebiasaan tengah-tengah malam, isteri dah tidur, anak dah tidur, dia seorang-seorang tuan-tuan. Tengah malam dia tutup lampu seorang-seorang. Dia buat apa? Zikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah dosa-dosa dia, fafadat ainah, dan kemudian menitik air mata dia tuan-tuan. Ini orang yang hatinya, hati yang masih lagi belum gelap dan hitam. Ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi berjihad perang dengan kamu wahai Rasulullah, aku tak kira apa. Tapi Nabi kata, engkau tak cukup peralatan untuk perang. Pedang tak ada, baju perang tak ada, apa tak ada, kau nak berperang macam mana? Perang ni tuan-tuan, bukan pergi main pinball dah. Kau pinball itu kerana sakit je, tak mati. Perang ini pergi tu tuan-tuan, peratus nak mati itu mungkin 80 ke 70% nak mati. Tapi lelaki ni, bila Nabi kata kau tak boleh pergi, barang kau tak cukup, dia buat apa tuan-tuan? Ni Quran cerita. Dia berpaling ke belakang, wa a'yunuhum tafidhu minad dama, mata mereka itu mengalir dengan air mata. Sebab apa? Tak dapat berjihad. Dan yang terakhir tuan-tuan, ada satu hadis Nabi yang saya tuan-tuan harapkan dengan hadis ini, moga dia menjadi pelindung kita daripada neraka Allah Ta'ala. Nabi sebut, ainani, ada dua mata, la tamassumuhumun nar, yang api neraka tidak akan mampu untuk menyentuhnya. Ustaz, kok mata je buat apa? Badan Nabi hancur tinggal mata je? Tak tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, bila sebut mata, maknanya semua, seluruh tubuh. Tapi kenapa sebut mata? Sebab mata ini yang menyebabkan tubuh itu tidak boleh disentuh oleh api neraka. Ada dua mata. Mata yang pertama, kata Nabi, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Satu mata yang dia tahan mata dia daripada lelap. Sebab apa? Sebab dia nak menjaga di jalan-jalan Allah. Pergi berperang, malam dia kena jaga tentera. Dia tahan mata dia. Ini mata yang Nabi SAW sebut, mata dia tidak akan boleh disentuh oleh api neraka. Tubuh dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan tuan-tuan, hari ini dia tak ada jihad ustaz. Macam mana kita nak letakkan hadis ini tuan-tuan? Saya harapkan moga-moga makna jihad fisabilillah itu juga ialah dengan menuntut ilmu. Ustaz tu ceramah boring je lah ustaz. Menguap-nguap saja ustaz nak tertidur. Berusaha jaga mata kita tuan-tuan. Moga-moga termasuklah dalam hadis tersebut. Kira jihad jugalah tu tuan-tuan. Dan yang kedua yang saya nak sentuh berkaitan dengan isu kita tuan-tuan. Kata Nabi, wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang dia menangis sebab dia takut kepada Allah Ta'ala. Dia duduk, macam hadis tadi cerita, duduk seorang-seorang, dia teringat dosa-dosa dia, maksiat dia menangis tuan-tuan, teresak-esak menangis. Ini mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebab tu ulama kita tuan-tuan, amalan mereka bila keluar air mata tu, mereka akan buat apa? Air mata menangis lah, bukan air mata tengok drama tu. Itu tak termasuk. Air mata menangis kerana takutkan Allah Ta'ala. Dia akan buat apa? Dia akan sapu air mata tu di seluruh tubuh badan dia. Dia mengharapkan moga dengan air mata itu menghalang api neraka daripada sentuh tubuh mereka tuan-tuan. Ini, tapi nak ada mata yang mengalirkan itu perlu hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan istighfar. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Ustaz cerita je hati golap, bagilah penyelesaian. Nabi sebut dalam hadis tadi, hati berkarat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, fama jala'uha, bagaimana kami nak sucikan hati itu? Dua benda tuan-tuan. Dan salah satunya surau surah An-Nur kan? Surah An-Nur ni buat. Yang pertama Nabi kata wa dzikrul maut,
ingatkan kepada kematian. Antara cara nak ingatkan kematian tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan Nabi SAW sebut, kuntu nahaitukum ziyaratal kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dengan cara kita menziarahi kepada kubur-kubur. Pergi ke kubur. Bukan orang pergi ke kubur tuan-tuan, mungkinlah ziarah keluarga tu tak apalah. Tapi kita kena ada satu adat kebiasaan lagi, kita ziarah kubur untuk ingat kematian. Ziarah kubur, tujuan dia apa? Nak ingatkan kepada kematian. Tengok Allah, kawan aku dulu sama minum kopi dulu, sama pergi main golf dulu, sekarang dah duduk dalam tanah dia. Aku ni bila lagi? Ini tuan-tuan, dia akan membantu untuk membersihkan hati. Dan yang kedua ialah watilawatul Quran. Saya pernah sebut tuan-tuan, tuan-tuan cuba try dalam seminggu tu, tuan-tuan jangan baca walau satu ayat, kecuali semayang lah, jangan tak baca pula semayang. Tuan-tuan cuba jangan sentuh Al-Quran seminggu, untuk try je ni. Tuan-tuan bezakan bagaimana bezanya keadaan bila kita lazimi diri kita dengan membaca Al-Quran tu dalam keadaan tak memahami. Bagaimana kalau kita membaca dengan penuh penghayatan dan pemahaman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam tuan-tuan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya mohon maaf tersalah kata, tersalah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.